Assalamualaikum. Saya Muhammad Syarudin bin Ahmad, merupakan pelajar tahun 1 Program Sarjana Muda Fizioterapi Kepujian HS244 NHSP 3B Fakulti Sains Kesihatan. Saya akan membuat pembentangan mengenai falsafah rasionalisme. Isi kandungan: 1. Pengenalan rasionalisme. 2. Konsep rasionalisme. 3. Sejarah perkembangan. Ciri-ciri rasionalisme. Pecahan falsafah. Matlamat falsafah. Kritikan yang diterima. Tokoh Barat dan Islam. Kesan rasionalisme dan kesimpulan. Pengenalan. Rasionalisme adalah merupakan ideologi yang mengangkat kefungsian akal dalam menjana sesuatu pengetahuan. Mereka berpegang teguh bahawa mereka akan menghasilkan sesuatu pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Asas kepada rasionalisme memerlukan kefahaman yang bersifat rasional dan didaktif, dan dengan itu, prinsip ini dapat menjana kefahaman tentang ilmu fizik, matematik dan etika secara logik. Pada zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, telah munculnya satu golongan atau puak yang dikenal sebagai kaum rasionalis Islam. Golongan ini juga dikenali sebagai golongan Mu'tazilah yang menggunakan peranan akal semata-mata. Pegangan akidah mereka menolak qada dan qadar. Ini bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Pada abad ke-19 Masihi, berlakunya perselisihan fahaman antara golongan rasionalisme dan empirisme. Golongan rasionalisme menolak kesahihan wahyu dan Tuhan kerana tidak dapat diterima logik akal. Empirisme pula menekankan pengalaman panca indera sebagai cara yang terbaik bagi mendapatkan kebenaran. Tajuk seterusnya, konsep. Rasionalisme dari segi etimologi bermaksud rasio yang memberi makna fikiran. Falsafah ini merupakan fahaman falsafah pengetahuan yang berpendapat bahawa akal memiliki kekuasaan mutlak bagi mendapatkan kebenaran. Dari sudut terminologi pula, rasionalisme berasal dari perkataan Latin iaitu ratio. Ratio memberi makna reason dalam bahasa Inggeris. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rasionalisme menekankan bahawa taakulan merupakan dasar yang paling utama dalam melakukan sesuatu atau menyempurnakan sesuatu masalah. Rasionalisme menggunakan kaedah kesimpulan, konsistensi didaktif dan konkret serta interpretif. Rasionalisme membangunkan konsep berpandukan cabangan ilmu a priori. Rasionalisme menekankan bahawa ilmu diperolehi dengan cara seseorang individu itu berfikir dan menggunakan kaedah-kaedah logik dan munasabah. Namun, ianya bertentangan dengan konsep yang ditekankan oleh golongan empirisme. Konsep utama pemikiran rasionalisme adalah kepercayaan terhadap kemampuan akal fikiran dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Rasionalisme menekankan bahawa pengalaman hanya dapat digunakan untuk menyokong pengetahuan yang telah dialami oleh akal. Rasionalisme merupakan ikutan yang mempunyai halangan. Terdapat 3 halangan, iaitu ikhtiar pembagian, zaman falsafah, kesinambungan dan keyakinan setiap zaman. Rasionalisme menggunakan kaedah kesimpulan, konsistensi, didaktif dan konkret serta interpretif. Ini kerana ia bergerak dari idea umum ke idea khusus dan kemudian dia berakhir pada kesimpulan khusus. Oleh kerana rasionalisme lebih mementingkan akal daripada pengalaman, nilai rasionalisme tidak terletak pada objek tetapi kepada subjek. Golongan rasionalisme membangunkan konsep mereka dengan berpandukan cabangan ilmu a priori. Sejarah rasionalisme. Krisis di zaman pertengahan, Middle Age ataupun Dark Ages, telah memulakan fahaman atau ideologi zaman falsafah moden. Ini melahirkan gerangan Renaissance. Gerakan ini bermula pada hujung dan juga selepas zaman pertengahan dan wujudnya zaman moden. Renaissance bermaksud kelahiran semula pemikiran di Eropah yang telah bermula di Itali pada abad ke-14. Ia berkembang ke England, Belanda, Perancis, Jerman dan Sepanyol dan juga negara Eropah. Menurut ensiklopedia falsafah, rasionalisme adalah dari bahasa Latin iaitu ratio. Ratio bermaksud reason. Istilah ini berkait rapat dengan golongan rasionalis di abad ke-17 dan 18. Rasionalisme terbahagi kepada dua, iaitu teologi dan falsafah. Menurut sejarah, ideologi rasionalisme telah wujud sejak zaman Yunani kuno. Ahli falsafah yang mempelopori ideologi ini adalah Thales, kemudian diikuti Socrates, Plato, Aristotle. René Descartes 1596 hingga 1716 telah mengemukakan beberapa istilah yang telah menjadi rujukan ideologi ini. Antaranya ialah kepastian, subjektivisme, formula mantik dan matematik. Ciri-ciri rasionalisme. Ciri-ciri rasionalisme adalah penggunaan akal sebagai sumber utama,
pengetahuan manusia. Agama yang tak berasas dan rasional perlu ditolak. Hanya takkulan dapat menyelesaikan masalah. Kemajuan sains dan teknologi menjadi pegangan utama. Ahli falsafah ini menekankan pemikiran atau penakkulan sebagai sumber rujukan utama dalam pengetahuan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rasionalisme menekankan bahawa takkulan merupakan dasar yang paling utama dalam melakukan sesuatu atau menyempurnakan sesuatu masalah. Pengikut aliran rasionalisme yakin bahawa kebenaran itu terletak pada idea yang muncul dari pemikiran individu dan bukannya berdasarkan pengalaman semata-mata dan perlu dibuktikan secara logik akal. Rasionalisme menggesa penggunaan akal secara maksimum. Rasionalisme menggunakan kaedah kesimpulan, konsistensi didaktif dan konkret serta interpretif. Ciri-ciri dari segi epistemologi, rasionalisme bermaksud ratio yang memberi makna fikiran. Secara terminologi pula, rasionalisme bermaksud kebolehan akal untuk menghubungkan, mencari punca masalah, menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diperolehi. Bagi membezakan manusia dengan makhluk yang lain yang diciptakan di atas muka bumi ini, rasio atau akal digunakan kepada manusia untuk berfikir. Rasional membuatkan individu yang boleh membezakan baik dan buruk, salah dan benar. Rasio tidak sama dengan iman, pengalaman, perasaan, intuisi, wahyu dan emosi. Pecahan falsafah rasionalisme. Ideologi rasionalisme ini terbagi kepada dua bahagian yang merangkumi bidang agama dan bidang falsafah. Dari bidang agama, bersaingan dengan otoritas, manakala dari falsafah bersaingan dengan empirisme. Rasionalisme dari bidang agama adalah bergandingan dengan otoritas. Otoritas membawa maksud kewibawaan yang membenarkan seseorang itu membuat keputusan. Otoritas membenarkan intuisi, keyakinan dan wahyu dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan. Intuisi ialah kebolehan untuk memahami sesuatu tanpa menggunakan fikiran dan akal yang rasional. Ilham akan datang secara tiba-tiba. Wahyu merujuk kepada petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi. Keyakinan pula ialah sikap yang meyakini kesimpulan yang dibuat. Pada abad ke-12 Masihi, pencapaian umat Islam telah menurun. Pecahan yang kedua ialah rasionalisme dari bidang falsafah. Ianya bergandingan dengan konsep empirisme. Golongan rasionalisme membangunkan konsep mereka dengan berpandukan cabangan ilmu a priori. Menurut salah seorang tokoh yang mendokong falsafah rasionalisme, René Descartes, akal adalah merupakan satu-satunya alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Beliau menolak wahyu kerana ianya adalah sama sekali bercanggah dengan konsep penerimaan akal. Matlamat falsafah rasionalisme. Rasionalisme memperluaskan kaedah penerapan matematik ke semua cabang ilmu pengetahuan. Menurut A.R. Lacy, rasionalisme mempertahankan penggunaan akal sebagai asas bagi mendapatkan ilmu. Golongan rasionalisme tidak menolak pengalaman seperti mana fahaman golongan empirisme. Ini kerana menurut mereka pengalaman dianggap sebagai pendorong akal untuk berfikir dan mendapatkan solusi. Menurut salah seorang tokoh rasionalisme iaitu Descartes, beliau tidak menolak wujudnya Tuhan. Sebarang idea atau pemikiran diberi oleh Tuhan kepada manusia untuk berfikir. Dari konteks Islam, hukum dan mazhab diturunkan sebagai panduan umat Islam untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Maka syidul syariah adalah ilmu hukum Islam bertujuan untuk membahaskan hukum dan mengembangkan pemikiran. Pada era abad kedua Hijriah, hukum Islam berkembang meluas dan memunculkan ideologi hukum rasionalis, ahlul rai dan hukum tradisionis ahl al-hadis. Sejak wafatnya Rasulullah, sumber wahyu itu Al-Quran dan hadis juga berhenti. Kritikan yang diterima oleh falsafah rasionalisme. Immanuel Kant merupakan salah seorang tokoh falsafah rasionalisme yang muncul pada zaman reformasi dan renaissance. Kant pada mulanya berpegang kepada konsep rasionalis dan kemudiannya berkembang kepada beberapa ideologi yang lain. Perkembangan pemikiran Kant terbagi kepada 4 era. Pertama, rasionalistik, kedua, skepticism, ketiga, era kritik dan keempat membuatkan Kant didorong di ciri-ciri agama dan permasalahan sosial. Immanuel Kant telah mengkritik fahaman rasionalisme yang hanya bergantung pada akal fikiran semata-mata yang menggunakan konsep a priori. Kant yakin dengan fahaman empirisme yang menggunakan konsep posteriori dan Kant berpendapat bahawa kedua konsep ini perlu digabungkan antara satu sama lain. Bagi pendapat Kant, penggunaan akal ataupun rasio semata-mata dalam mendapatkan ilmu dan kebenaran adalah tidak tepat sama sekali.
Para falsafawan berdebat tentang perkara yang memberi tunjang kepada moral. Mereka berbahas mengenai fungsi akal, moral dan intuisi dan persekitaran. Portman dan Bennett menyimpulkan bahawa teori moral terbagi kepada tiga, iaitu etika deontologi, etika virtue dan utilitarian. Haidt 2001 adalah salah seorang rasionalis meyakini bahawa evaluasi moral adalah berlandaskan penakkulan dan emosi batin. Kemudiannya wujud teori landasan moral yang berlandaskan keadilan, cakna dan kesetiaan. Tokoh rasionalisme, tokoh barat, iaitu René Descartes. René Descartes dilahir pada 31 Mac 1959 di La Haye, Perancis. Beliau menganuti agama Katolik. Beliau dikenali sebagai Renatus Cartesis. Karya Descartes yang paling utama ialah Meditationes de Prima Philosophia 1641 dan Discours de la Méthode 1637. Beliau melanjutkan pengajian di Universitas Jesuit di La Flèche dari tahun 1604 hingga 1612 Masihi. Beliau berhijrah ke Paris pada tahun 1612. René Descartes merupakan tokoh barat yang mengasaskan ideologi rasionalisme pada tahun 1596 hingga 1650. Beliau dikenali sebagai bapa falsafah moden. René Descartes mempercayai bahawa kebenaran itu dapat diperolehi dengan berfikir menggunakan akal. Sesuatu pengetahuan bermula dari keraguan. Descartes menerapkan pengetahuan yang didapati akal memenuhi syarat pengetahuan ilmiah. Bagi tokoh Islam pula, Syed Amir Ali. Syed Amir Ali merupakan salah seorang tokoh Islam yang terpengaruh dengan falsafah rasionalisme. Beliau lahir di Cuttack, India pada 6 April 1849. Kemudian beliau melanjutkan pengajian sarjana di Universiti Calcutta dalam bidang undang-undang. National Mohammedan Association ditubuhkan pada tahun 1872. Antara karyanya yang tersohor adalah The Spirit of Islam and Ethics of Islam. Syed Amir Ali mengagungkan pemikiran Mu'tazilah dalam penggunaan akal selain wahyu Tuhan seperti Al-Quran. Beliau membahas tiga isu, iaitu konsep Islam, konsep poligami dan konsep dunia akhirat. Syed Amir Ali menggelarkan Harun al-Rashid sebagai Hero of the Arabian Night. Ini disebabkan baginda berjaya menerapkan budaya intelektualisme dalam kalangan umat Islam. Kesan falsafah rasionalisme. Salah satu kesan baik aliran pemikiran rasionalisme ialah individu yang membuat keputusan yang rasional akan memberi kebaikan kepada diri individu itu sendiri. Aliran pemikiran rasionalisme ini juga membuatkan seseorang individu itu dapat membuat penilaian dengan menggunakan akal yang waras. Manakala kesan buruk aliran pemikiran ini, setiap perkara yang berlangsung akan dipersoalkan. Kesan buruk yang lain ialah sistem politik merosakkan kesepaduan Muslim dan negara Islam terpecah kepada wilayah, sempadan daerah, kampung dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, rasionalisme ini terbahagi kepada dua bahagian yang merangkumi bidang agama dan bidang falsafah. Rasionalisme dari segi agama bergandingan dengan otoritas, manakala dari segi falsafah bergandingan dengan empirisme. Rasionalisme dilihat sebagai penyakit intelektual. Dari segi agama, fahaman rasionalisme ditolak kerana memisahkan realiti dengan pegangan dan ikutan agama dalam kehidupan. Fahaman rasionalisme menyebabkan manusia terperangkap dalam pertembungan ilmu masyarakat.